membeli harta. Maksudnya daripada apa kuasa majlis untuk membeli harta ni boleh rujuk kepada NMA wakaf yang saya dah bagi kepada ni grup surau ni. Kalau siapa ada untuk grup muslimat boleh share lah kepada grup muslimat ni. Okey, bila kita sebut dulu kita wakaf harta kepada majlis, jadi harta ni majlis dia tak akan biarkan macam tu saja. Contohnya kalau di Selangor ni antara banyak harta wakaf adalah bentuk rumah. Jadi rumah yang diwakafkan ni majlis dia tak akan biarkan macam tu sajalah. Jadi dia nak jual tak boleh sebab itu adalah harta wakaf, dia tak boleh nak jual. Dia boleh sebagai pentadbir kepada harta tersebut. Jadi rumah tersebut kalau kita lihat dalam website Majlis Agama Islam ni, dia ada serai rumah ni disewakan. Kalau ada bangunan disewakan. Jadi hasil sewaan tersebut, hasil sewaan kepada wakaf tu, dia akan masuk kepada yang pertama kumpulan wang wakaf, masuk kepada Baitul Mal. Jadi sumber-sumber lain dibenarkan mengikut hukum syarak. Jadi duit-duit inilah akan disalurkan semula kepada orang Islam. Dari segi untuk pendidikan ke, pembangunan ke dan sebagainya lah, boleh tu. Jadi dalam peruntukan ke seksyen ke-6 ni, kuasa majlis untuk membeli harta ni, maksudnya daripada wang-wang yang terkumpul tersebut, majlis boleh untuk beli pula aset-aset yang baru untuk dijadikan dia tak akan jadi harta wakaf, dia jadi harta awam milik majlis secara mutlak, bukan sebagai pentadbir ataupun bukan sebagai pemegang amanah lagi harta tersebut. Jadi majlis akan gunakan wang-wang hasil daripada harta wakaf ni, perolehan daripada harta wakaf ni untuk membeli suatu aset yang boleh menjana lagi tambahan. Macam saya sebut sebelum ni, di Negeri Sembilan dia ada hotel. Ada dua hotel, itulah hotel Allahumma salli Muhammad, lupa pula hotel tu. Satu dekat Seremban tu, satu dekat Teluk Kemang. Saya biasa pergi dua hotel tu. Allah, apa nama hotel, lupa lah pula, tengah-tengah bandar Seremban tu, dekat hutan sikit hotel tu. Satu dekat Seremban, ada satu lagi Balai Cerak Teluk Kemang tu, ada hotel juga tu. Saya dah sebut sebelum ni, hotel tu milik Majlis Agama Islam. Jadi kita boleh gunalah hotel tu nak pergi, tak ada masalah. Hotel tu memang antara milik Majlis Agama Islam lah, antara hotel yang patuh syariah sepenuhnya. Okey, yang keduanya, pendaftar hendaklah mendaftar apa-apa harta yang dibeli oleh majlis di bawah subsection 1 sebagai mauquf. Okey, maksudnya harta yang diwakafkan lah, dia boleh daftar harta yang dibeli itu sebagai harta yang diwakafkan lah. Ataupun tak didaftar sebagai harta diwakafkan pun dia boleh menjadi milik am. Milik am, maksudnya sekiranya dah tak nak, kalau macam saya kata tadi, harta wakaf yang kita wakaf ni dia tak boleh jual, tetapi dia ada dalam tu, sekiranya ada keperluan, dia boleh tukar ganti. Dan saya sebut dah dulu sebelum ni, ada kes-kes tertentu. Contohnya di Kedah dulu yang menjadi pertikaian tentang sebuah surau yang dinamakan, kalau tak silap saya lah, Madrasah Islahiyah di Kedah tu. Dia di Aman Central tu. Sebelum Aman Central tu, dia ada satu bangunan terbengkalai. Di hujung bangunan tu Jalan Tambang Badak. Jalan Tambang Badak tu ada satu bangunan wakaf dah zaman-zaman, dijadikan surau di bawahnya. Atas tu dia ada pejabat yang disewakan sebagai pejabat kepada takaful. Jadi bila dibuat komplek Aman Central tu, jadi menjadi masalah sebab komplek Aman Central tu dia sampai ke hujung tanah wakaf tu sikit sangat. Jadi kalau kata nak buat tu, dia akan menjadi bentuk komplek tu, dia akan
tak cantik lah di peringkat hujung macam tu. Sebab dia nak kena design semula. Jadi dicadangkan kepada kerajaan negeri, kami nak bina surau bersama dengan komplek ni. Pihak komplek tu sendiri dia nak bangunkan surau bersama ni. Jadi pertikaian lah, sebab ada yang kata macam ni, ada yang kata macam ni, tanah wakaf tak boleh nak bangun ke apa ke. Jadi pihak komplek tu dah katakan, kami tak kacau surau tu, tak ambil tanah tu, cuma kita nak bangunkan sebuah surau yang bersekali dengan bangunan komplek. Bangunan komplek tu. Jadi konsep dia asas, sebab tanah tu tanah wakaf, tak boleh nak buat benda lain, tak boleh nak buat komplek, tak boleh nak buat apa, walaupun dia kata nak buat surau, tetapi dia tak boleh sebenarnya. Jadi di peringkat situ, dalam peruntukan Selangor ni, dia ada juga peruntukan itu, apa nama, Allah Muhammad, dia ada istilah itu di peringkat tu, untuk kita memindahkan ataupun kita ubah syarat tersebut kepada satu benda yang lain. Jadi pihak Majlis Hakim Islam bersetuju untuk pindahkan tanah wakaf tersebut ke satu tempat yang lain dan bagi kebenaran kepada pihak komplek tersebut buat surau pula di tanah tersebut. Jadi di situlah dia ada urusan-urusannya. Jadi memanglah kalau kata kita lihat isu memang dibangkitkan dululah zaman pentadbiran, memang akan menjadi politik lah. Pihak yang tak bersetuju akan serang pihak yang mentadbir. Jadi benda-benda tersebut, tapi akhirnya selesai juga benda tersebut, dibina satu surau di atas tanah tersebut. Dan dia tak kaitkan dengan komplek tu, cuma lebih aksesnya mudah, direct daripada komplek kita boleh pergi ke surau tersebut. Jadi yang tu dia dibenarkan. Jadi dia gantilah satu tempat yang lain sebagai ganti kepada tanah wakaf tadi. Surau di situ tak ada. Jadi saya nak terang kepada berkaitan dengan enactment satu persatu, memang panjang lah sebenarnya. Jadi kita ambil serba sedikit. Ketua pendaftar wakaf dan pendaftar wakaf ni dia adalah dilantik apa nama yang ditetapkan ketua pegawai eksekutif perbadanan adalah menjadi ketua pendaftar wakaf. Jadi inilah sebagai ketua pentadbir lah kepada agensi untuk wakaf ni. Jadi di bawah ketua pendaftar ni dia boleh melantik pula pendaftar wakaf ni. Maksudnya pendaftar ni orang yang boleh menerima. Kalau kata kita nak wakafkan apa-apa, kita boleh berjumpa dengan pendaftar wakaf untuk dia bagi pihak agensi wakaf ni untuk menerima, bagi pihak majlis untuk menerima harta wakaf tersebut. Jadi bila dia terima tu, dia tanggungjawab dia untuk mendaftar atau menyebabkan supaya didaftarkan semua mawquf yang diwujudkan di bawah enactment ini. Jadi itu tugas dia lah. Dia daftarkan, kita cakap saya nak wakafkan tanah ini untuk tujuan apa-apa semua tu pun, dan saya serahkan kepada pihak majlis ataupun Baitul Mal ke apa ke, seumpamanya yang berkuasa majlis lah. Di Selangor ni majlis untuk mengurus tadbir sebagai pemegang amanah ataupun seumpamanya lah. Jadi dia akan daftarkan dan dia akan berurusan dengan pihak-pihak yang lain, agensi-agensi yang lain untuk urusan-urusan berkaitan. Sebab bila tanah atas nama kita tak ubah kepada majlis, tak ubah kepada pihak lain, cukai tanah kita yang kena bayar. Tetapi apabila kita serahkan kepada majlis, maksudnya majlis yang akan bertanggungjawab untuk uruskan apa-apa yang berkaitan. Macam tu. Menyimpan dan menyelenggara atau menyebabkan supaya disimpan atau diselenggarakan suatu daftar bagi semua mawquf dalam apa-apa bentuk atau mengikut apa-apa cara yang ditentukan oleh perbadanan. Okey, itu inilah maksudnya dia dah daftar, dia simpan daftar tersebutlah mengikut apa-apa cara yang sepatutnya. Kemudian menyimpan dan memegang semua surat cara, dokumen hak milik atau dokumen lain yang berhubungan dengan mana-mana mawquf yang terletak hak pada majlis. Okey, kita sebut nak wakafkan tanah. Okey, dia daftar, kemudian dia simpan daftar tersebut. Selain kita sebut, kita kena serahkan juga geran hak milik kita tu. Itu menjadi satu kepentingan kepada kita untuk serahkan benda tersebut. Sebab pihak
pemegang amanah ni dia tak nak pegang sesuatu yang bukan pasti hak milik kita. Kita senang-senang sebut, saya tanah ni nak wakafkan untuk ni, serahkan kepada majlis untuk urus tadbir, tapi geran tak bagi. Dia pun urus tadbir. Andai kata tak ni lah kan, dia buatlah macam-macam semua, nak buat bangunan ke apa kan, dia dah boleh dah masa tu. Tiba-tiba ada pemilik lain yang datang menuntut, ni tanah saya ada geran. Jadi masa tu macam mana situasinya? Itu yang maksudnya bila kita daftarkan benda tersebut, kita mesti serahkan geran sekali. Geran ni lah yang kalau kita lihat di mana-mana negeri pun dalam Malaysia ni, yang melibatkan orang Islam, melibatkan orang Melayu ni menjadi masalah sangat. Sebab ini yang berkait balik dengan faraid yang saya kata nak sebut sekali ni. Bila matinya seseorang, si mati itu dah meninggal dia, waris-waris ni berpegang. Yang pertama sekali, bila kata ada ahli waris kata kita kena buat faraid segera, ada pula kata kubur masih merah lagi. Kubur masih merah lagi, kau dah berebut nak harta ni. Tunggulah dulu. Tunggulah sekejap. Tunggu sekejap, mati pula seorang. Tunggu lagi, mati pula seorang. Dah kubur masih merah. Mula ayah mati, ayah meninggal, kubur merah. Tak nak buat lagi. Dalam pada masa tersebut, bila ayah meninggal ni, nenek ada, datuk ada. Ayah meninggal dulu, nenek pula. Sebab kubur masih merah tak buat lagi. Nenek pula meninggal, nak buat pula. Kubur nenek merah lagi. Kubur nenek merah lagi. Jadi tak buat lagi. Dah nenek meninggal, datuk pula. Kejadian tak? Kubur datuk merah lagi. Jadi isu ini memang berlaku. Satu Malaysia berlaku benda tersebut. Kita boleh lihat, kalau kita pergi tengok di pejabat tanah ni, memang banyaklah tanah-tanah tersebut. Saya pun masa 2 bulan lepas balik ke kampung, kawan tanya saya macam mana nak buat tu. Dia rumah dia tu dekat hospital daerah Pendang. Hospital ni baru siap, InsyaAllah bulan 7 ikut mula operasi sepenuhnya, bulan 7 bulan 8 tu. Jadi di sekitar situ kerajaan ambil tanah untuk dijadikan jalan. Dia tanya saya macam mana nak buat. Saya tanya balik daripada peringkat awal, tanah tu beli bila? Okey. Tanah tersebut kalau tak silap saya, dia kata beli dalam datuk dia beli. Datuk ni masalah ni. Datuk dia beli tahun 1948. Ada surat hitam putih, perjanjian hitam putih, ada saksi pula tanda tangan. Kemudian datuk ni meninggal. Beli tahun 1936. 1936. Datuk ni meninggal 1948. Datuk ni meninggal 1948. Surat tersebut diwariskan kepada ayah kawan saya ni. Ayahnya ni pegang. Dan ayah dia meninggal tahun 2014. Ayah dia pula bagi surat ni kepada dia. Surat perjanjian jual beli sahaja, dimatikan stamp apa semua tu. Okey. Jadi bila timbul pihak kerajaan dah panggil, pihak pejabat tanah dah panggil, semua penduduk dengan. Jadi pejabat tanah dah panggil, bincang. Dia sebut nama ahli waris ni sekian. Kawan saya tanya, ayah dia tak ada. Saya kata memang tak ada lah, sebab kerajaan pegang pejabat benar pada geran. Orang benar memang nama yang masih hidup, ada sebahagian daripada 92 tu anak cucu tanah 1936. 1936 ini nama nak buat. Saya kata pejabat tanah memang tak akan guna surat perjanjian jual beli ini. Pejabat tanah memang tak guna. Dia kata ya betul. Dia dah rujuk pejabat tanah kata kena bincang balik dengan ahli waris si mati 1936 tu. Ahli waris si mati tu ada lagi ke? Si mati ni confirm dah tak ada. Si mati ni tak ada. Ahli waris dia, anak si mati tu ada lagi ke? Sebab bila si mati ni
dia akan berpecah nanti, dia akan menjadi bercabang-cabang. Jadi benda tersebutlah yang perlu majlis kena tengok supaya dia tak berlaku benda-benda yang macam ni yang akan merumitkan keadaan. Walaupun kita ada, memang kita tahu kita dah beli tanah tersebut tetapi tak ubah pada geran, dia akan menjadi masalah. Jadi majlis nak benda tu. Okey, yang D ni memaklumkan jumlah mauqif yang didaftarkan dalam daftar wakaf kepada majlis dari semasa ke semasa. Okey, yang inilah ada tugas pendaftar ataupun ketua pendaftar tadi ni, dia dah ada jumlah mauqif ni, dia maklumkan kepada majlis sebagai agensi utama. Sebagai agensi utama untuk majlis tahulah berapa orang pewakaf yang ada di negeri Selangor. Okey, ini yang wakaf-wakaf biasalah. Kalau kata kita ada sekarang ni pula wakaf-wakaf, contohnya dia buka wakaf surau, wakaf tanah, wakaf kapet, apa semua tu, yang ni tak didaftarkan lah. Yang ni tak didaftarkan. Cuma tanah-tanah wakaf tu biasanya ada dalam pengetahuan majlis. Dan biasanya kalau kata kita ada pihak yang nak mohon kita wakafkan sekaki, dua kaki, mengapa tu dia akan keluar risik, kita boleh semak risik tersebut. Lazimnya risik tersebut adalah dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam. Risik untuk dia mohon wakaf, untuk contohnya lah dia ada tanah, dia nak buat bangunan, dia kena dapatkan kebenaran daripada majlis untuk membuat wakaf kepada bangunan tersebut. Jadi konsepnya dia wakaf, okey, kapet, contohnya kapet. Biasanya kapet ni tak ada. Kapet ni tak ada. Kita je yang keluarkan untuk mendapat dana kapet contohnya. Tapi kalau nak buat bangunan tu, okey, dia nak keluarkan risik, benda tu mesti dapat daripada Majlis Agama Islam. Dia mesti ada kebenaran. Okey, kemudian tugas pendaftar melaksanakan apa-apa fungsi lain sebagaimana yang diarahkan oleh majlis atau perbudanan dari semasa ke semasa. Okey, ini umumlah, apa-apa arahan ataupun apa-apa tugasan yang tu akan ada benda ni. Okey, itu 4 tu umum. Okey, yang ni pun saya dah sentuh dah dulu sebelum ni. Yang ke-10 ni, rukun-rukun wakaf adalah seperti berikut. Wakif, wakif ni orang yang mewakafkan. Mafkuf alaih ni orang yang menerima wakaf. Wakaf tu apa harta, mauquf tu apa yang diwakafkan, dan sirah tu lafaz wakaf tu macam mana. Maksudnya kita jual beli, macam lafaz jual beli tu sirah. Yang ni pun saya wakafkan tanah sekian ni, jadi penerima tu saya terima wakaf ini sekian lah, itu maksudnya. Okey, jenis wakaf pun saya dah sebut sebelum ni. Okey, permulaan kuat kuasa wakaf ni saya pun dah sebut dah. Maksudnya apabila sempurnanya rukun wakaf tu, maka mulalah berkuat kuasa wakaf tersebut, maka harta yang kita wakaf tu dah tak menjadi milik kita dan kita tak boleh terima apa-apa manfaat daripada harta tersebut. Sebaliknya dia, manfaat tu telah berpindah kepada penerima wakaf. Okey, sekatan ke atas wakaf khas. Semua wakaf khas yang dibuat selepas berkuat kuasanya elemen ini hendaklah terbatal dan tidak sah, melainkan jika setelah mendapatkan kebenaran majlis. Okey, ini maksudnya apa-apa wakaf yang dibuat sebelum wujudnya enakmen wakaf negeri Selangor ni, dia terbatal. Maksudnya wakaf khas ni dia terbatal, melainkan majlis ataupun enakmen ni bagi kebenaran untuk meneruskan wakaf tersebutlah. Sebab sebelum ni dia tak ada enakmen. Tak ada enakmen ni maksudnya wakaf ni macam dululah, wakaf secara umum, tiada pentadbir, tiada pemegang amanah. Sebab dia tak ada enakmen lagi, tak ada peraturan, tak ada undang-undang yang tetap. Jadi dia terbatal, dan sekiranya majlis setuju untuk menerima balik wakaf tersebut, dia boleh, tak ada masalah. Okey, pendaftaran mauquf. Mana-mana orang yang ingin mewakafkan hartanya sebagai mauquf boleh berbuat demikian dengan mengisi borang sebagaimana ditentukan oleh perbadanan. Okey, ini boleh rujuk dengan majlis macam mana kita nak. Ni ada borang dia, ada keadaan tertentulah, ada peraturannya lah, bukan sekadar kita sebut saja. Walaupun dalam
rukun tadi ada bentuk sirah, lafaz ijab qabul tersebut. Okey, saya nak wakaf semua tu, tetapi borang tersebut sebagai maklumat yang lebih detail, boleh direkodkan. Kalau kata kita, kalau dulu memanglah kita buat macam tu, tetapi sekarang ni apa-apa yang kita buat, transaksi yang kita buat mestilah melalui satu dokumen yang boleh direkodkan. Jadi dia yang tu lebih, maksudnya kesahihannya tu lebih terbukti lah nanti, tak boleh nak timbul pertikaian. Maksudnya bila ada borang, ada tanda tangan, ada saksi apa semua tu, jadi sekiranya timbul pertikaian kemudian hari, saya nak batalkan wakaf ke apa ke, saya tak setuju ke masa tu, borang ni lah yang akan menjadi bukti bahawa dah ada pun wakaf yang jelas. Okey, yang keduanya, mana-mana permohonan pendaftaran mauquf yang diterima oleh perbadanan di bawah Seksyen 1 hendaklah didaftar oleh pendaftar dalam daftar wakaf dengan seberapa segera. Okey, ini saya dah jelaskan tadi. Ini tugas pendaftar, bila ada wakaf dia kena daftar benda tersebutlah. Okey, tak ada masalah sangat ini. Dia masih berulang dengan yang saya sebut tadi, dia masih berulang lagi. Cuma saya dah jelaskan awal, dia ada balik belakang ni. Tadi dia tugas-tugas pendaftar, tapi yang ini pendaftaran mauquf ni, okey, saya dah cerita peringkat awal tadi, jadi tak ada isu sangatlah. Kemudian penyiaran senarai wakaf, majlis adalah menyediakan dan menyiarkan dalam warta suatu senarai tentang semua harta, pelaburan dan aset yang terletak hak kepada majlis berkenaan dengan mana-mana wakaf yang diwujudkan di bawah nama ini dan dari semasa ke semasa. Okey, ini tugas majlis. Tugas majlis maksudnya apa-apa harta wakaf ni hendaklah disiarkan melalui warta kerajaan. Okey, jadi kita boleh tengok dalam website Majlis Agama Islam tu, dia ada apa harta yang dia ada sedang pegang untuk sebagai pemegang mana untuk menjaga harta tersebut. Okey, ini saya sebut dah, wakaf tidak boleh dibatalkan. Sesuatu wakaf yang disempurnakan menurut hukum syarak tidak boleh dibatalkan oleh wakif. Okey, ini sebutnya maksudnya bila kita dah sempurna buat wakaf tersebut, kita tak boleh lagi nak tuntut, ataupun kita tak boleh nak lagi nak batalkan wakaf tersebut. Ini wakaf ni special di situ, sebab harta tu dah bukan menjadi milik kita, dia dah bukan menjadi milik majlis, tetapi dia menjadi milik Allah Ta'ala. Dia kita tak boleh nak claim balik, bukan claim dengan majlis. Sebenarnya kita nak claim dengan Allah. Jadi kita nak claim balik dengan Allah tu, macam mana kita nak claim? Majlis sebagai pemegang amanah saja. Itu peraturannya, itu hukum syarak dah tentukan macam tu. Sebab itulah terhenti wakaf ni, berhenti sebenarnya, terhenti pemilikan kita tu, tetapi dari segi pahalanya tu dia akan berterusan kepada kita. Walaupun kita dah meninggal, dia masih berterusan pahalanya tu. Okey, syarat mauquf pun saya dah sebut dalam kuliah sebelum ni. Okey, mauquf adalah suatu harta yang dimiliki oleh wakif. Okey. Saya kata kau, wakaf yang tidak sah, saya dah sebut dah dalam kuliah sebelum ni, kita ulang balik. Wakaf itu dibuat bagi apa-apa tujuan maksiat, tak boleh nak buat. Okey, saya wakafkan bangunan ni untuk buat pusat karaoke. Pusat karaoke, nama okey, boleh ke karaoke ni tak ada maksiat? Pusat karaoke, kecuali kalau kata pusat karaoke keluarga, yang nak masuk yang tu mesti tunjuk CJ nikah, anak-anak, pertalian apa semua, okey, boleh masuk lah kot, boleh kot yang tu. Macam kata kalau dulu kita nak pergi hotel, okey, dia minta CJ nikah cik, kad nikah ke, boleh daftar sekali. Okey, yang tu kalau dia buat syaratnya tu boleh lah. Sebagai contoh. Tapi okay, baik, senang contoh yang jelas-jelas tak boleh. Saya wakafkan bangunan ni untuk dijadikan sebagai kelab malam. Memang langsung boleh lah. Kelab malam ni dah tahu dah macam mana. Wakaf itu dibuat kepada mana-mana orang bagi suatu maksud yang bukan untuk menghampirkan diri kepada Allah. Okey, ini jelas ya, macam tadi kita wakafkan kepada seseorang, kita bagi kepada seseorang ni untuk buat suatu benda yang tak betul lah. Okey, wakaf itu tidak selaras dengan hukum syarak. Okey, tak selaras hukum syarak ni, dia akan berbalik kepada syarat-syarat tadilah. Harta-harta wakaf tu, okey, dia masuk ke bawah Seksyen 19 ni lah. Okey, dimiliki oleh wakaf. Kalau kita wakaf bukan harta yang bukan milik kita, tak boleh juga.
Boleh dipindah milik atau diserahkan tanpa apa-apa halangan. Okey, yang ni pun saya dah sebut juga, maksudnya harta yang kita nak wakaf tu memang milik sepenuhnya. Tetapi kalau kata kita nak wakafkan rumah tersebut masih lagi dalam tempoh gadaian, okey, ataupun pajakan kepada mana-mana agensi, maka tak boleh wakaf tersebut. Sebab pihak majlis dia tak bertanggungjawab ke atas hutang kita dengan pihak tersebut. Maksudnya kita ada rumah dengan pihak bank. Okey, kita dah selesai bayar dengan bank tersebut RM100,000. Ada lagi balance RM100,000, kita nak wakafkan rumah tersebut. Jadi, kalau nak wakaf tu majlis dia akan terima sebab rumah tersebut masih lagi dalam tempoh pembiayaan oleh pihak bank, kita belum selesai lagi hutang tersebut. Jadi majlis dia takkan tanggungjawab lah atas RM100,000 tersebut. Yang RM100,000 kita tu selesai dah tu tak apa. Cuma kalau nak wakaf kita kena selesaikan baki hutang tersebut, barulah boleh wakafkan kepada pihak bank. Pihak majlis. Selesaikan dengan bank, wakafkan kepada pihak majlis. Okey, syarat boleh memberikan apa-apa manfaat, kepentingan atau keuntungan kepada maquf alaih. Okey, ini tujuan dia lah. Maksudnya harta kita wakaf tu boleh ada kepentingan lah. Maksudnya pihak majlis boleh mendapat manfaat daripada harta tersebut. Walau apa pun subsection 1, suatu wakaf itu hendaklah sah walaupun pada masa wakaf itu diwujudkan. Okey, sekiranya mauquf itu tidak menghasilkan apa-apa manfaat, kepentingan atau keuntungan, wakaf tersebut sah juga sebenarnya. Wakaf tersebut sah juga, tetapi kalau majlis menerima, dia tak dapat apa-apa lah. Wakaf tetap sah, tetapi dia tiada manfaat. Sebagai contohnya, kita wakafkan tanah. Okay, kalau dulu nak kata macam mana, dia ada kes tanah tu memang milik kita, tetapi tanah tu kita sendiri tak boleh nak usahakan sebab keadaan tanah tu tidak sesuai untuk diusahakan. Okey, contohnya tanah yang berpaya. Tanah berpaya ni nak buat apa-apa pun tak boleh. Okey, jadi kalau kita nak usaha pun mungkinlah kita kena ubah tanah tersebut, keadaan tanah tu jadi apa-apa. Jadi kita tak mampu dah, kita serahkan kepada majlis. Majlis pula dia bila terima tanah tersebut, kemudian bila dia nak usahakan balik tanah tersebut, dia buat penilaian apa semua tu, majlis kena habiskan jumlah yang besar untuk tanah tersebut, tetapi pulangan tu belum tentu dapat. Manfaat tu belum tentu dapat. Jadi wakaf tersebut sah, tetapi manfaatnya tu tak dapat lah. Jadi mungkin majlis pun dia terima wakaf tu, tapi tanah tu tak ada apa-apa. Kita dapat pahala lah wakaf tu, tetapi manfaat yang kemudian tu mungkin kita pun itu Allah kan. Mauquf atau tadi mauquf itu wakaf tu sah, tetapi majlis ni sama ada nak terima lagi benda tersebut, tetapi nak pindah milik tak boleh. Kita wakaf sah, tetapi sama ada majlis nak terima ataupun tidak benda tersebut. Apa-apa manfaat atau keuntungan yang diperolehi daripada suatu mauquf hendaklah jenis mauquf, jenis harta wakaf, okay, harta alih, harta tak alih, manfaat daripada harta alih ataupun harta tak alih, harta intelek atau kepakaran. Macam mana? Harta intelek ni dia bukan bentuk, dia satu benda yang macam kita kata penjenayaan tu harta intelek. Okey, sebagai contohnya penjenayaan mana? Kita ambil Maidin tu dia memang telah didaftarkan sebagai satu nama orang lain nak guna dah. Tak boleh nak guna dah Pasar Raya Maidin. Semua tak boleh nak guna. Bentuk dia tu pun, biru tu pun bentuk didaftarkan sebagai harta intelek. Okey. So kalau kata Maidin ditutup, Pasar Raya Maidin ditutup, nama tu Maidin tu masih ada nilai.
Okey, katalah dia nak jual nama Maidin tu pada siapa-siapa untuk dia, kawan tu pun berminat nak buka balik pasaraya Maidin. Okey. Dia berminat nak buka balik pasaraya Maidin tu. Dia nak guna juga benda tersebut. Okey, nilai Maidin tu saja pun sebenarnya dah berbilion-bilion nilainya. Sebab tu kalau kata kita ada apa-apa pun berkaitan dengan sesuatu, kita kena daftarkan dengan MyIPO, bahagian pendaftaran lah untuk harta intelek ini, supaya kita tidak terlepas. Orang lain tak boleh nak claim tu. Harta intelek ni penjenamaan tu adalah dia ada nilainya. Ada nilai. Bukan kata macam saya kata tadi, Maidin lah, apa-apa saja yang didaftarkan tu dia adalah mempunyai nilai dan boleh dijual. Maksudnya kalau siapa-siapa yang menyalahgunakan harta intelek penjenamaan ni, kita sebagai pemilik kita boleh saman dia. Jadi macam tu jugalah majlis ni, dia boleh terima. Okey, mungkin Maidin dah tutup, minta na'udzubillah lah, bukan macam itulah, contoh senang nak kita nampak. Maidin dah tutup, tapi pemilik Maidin kata saya nak wakafkan Maidin ini kepada majlis. Mungkin majlis boleh buka pula pasaraya Maidin nanti selepas ni. Jadi macam tu harta intelek tu clear, benda tersebut clear, so dia ada nilai. Ada nilai. Jadi kalau pendaftaran macam tu pun boleh diterima, adalah syarat-syaratnya untuk pindah milik tu. Kepakaran ataupun perkhidmatan ini jarang sangatlah. Kepakaran ni dia pada individu. Saya nak wakafkan kepakaran saya kepada majlis. Masalah juga tu macam mana nanti. Tapi ini yang ada mungkin dalam dulu syarat-syarat dululah. Okey. Ataupun perkhidmatan. Okey, sama jugalah perkhidmatan apa-apa pun. Perkhidmatan ni mungkin lebih kepada perkhidmatan lah. Contohnya saya wakafkan klinik ini kepada majlis. Jadi apa-apa yang ada dulu selagi mana kepakaran atau perkhidmatan boleh disalurkan kepada umum, maksudnya dia hanya bekerja dan tu hasil-hasilnya sampai kepada majlis, benda macam tu. Boleh juga macam tu. Okey, kemudian wakaf tunai, lazimnya dah sebut dah seperti tadi. Saham wakaf, okey, saham pun boleh untuk kita wakafkan. Kita dah ada pemilikan saham, kita wakafkan pula. Tapi di sini perbadanan boleh menawarkan apa-apa saham wakaf kepada mana-mana orang, pertubuhan atau institusi sebagaimana difikirkan bagi maksud apa-apa wakaf. Okey, maksudnya ini sini majlis sendiri keluarkan satu bentuk bond macam saham untuk kita beli. Ini pun macam saya kata tadi lah, yang risik-risik tu dia seolah-olah macam saham lah, tetapi kita tak akan dapat kepentingan tu. Kita cuma beli saja saham tersebut, hasil-hasil pelaburan tu semua kembali kepada majlis. Okey, kita tengok kepada contohnya. Misalan, perbadanan adalah membeli bangunan B yang berharga 10 juta. Modal bagi pembelian bangunan tersebut diperolehi daripada hasil jualan unit saham wakaf kepada mana-mana orang, pertubuhan atau institusi, dan kemudiannya diwakafkan kepada majlis. Betul lah tu saya cakap tadi ni. Dia nak beli bangunan, majlis ni nak beli bangunan, sama ada dia nak menggunakan dana am yang dia dah ada tu dalam tabung wakaf tadi ni, ataupun dia nak mengeluarkan satu bond bentuk saham ni. Okay, kita yang beli, kemudian hasil jualan saham ni kita wakafkan, dan majlis akan mengurus takbir hasil jualan tu untuk beli bangunan. Okey, wakaf saham pun saya dah sebut, perbadanan boleh kita nak wakafkan saham kita ni. Kita boleh wakafkan saham yang kita ada kepada majlis, dan majlis boleh terima benda tersebut. Maksudnya selepas itu hasil saham pelaburan tu akan menjadi milik majlis sepenuhnya. Okey, wakaf hasil premis dan hasil pertanian atas tanah yang dimiliki, disewa ataupun dipajak. Okey, yang ni pun saya dah sebut tadi, awal lagi dah sebut. Okey, kita boleh wakif ni apa-apa sajalah kita boleh wakafkan dengan syarat dia sah mengikut hukum syarak benda tersebut. Hak wakif ke atas manfaat mauquf. Seseorang wakif yang berwakaf untuk kebajikan umum boleh menikmati manfaat mauqifnya. Mauqufnya maksudnya bila kita dah tu manfaat tu kita boleh
dapat juga. Sebenarnya bila kita wakaf tu manfaat tu boleh dapat juga, tetapi bukan kita senang-senang lah. Contohnya lah kita wakafkan dusun Musangking. Okey, kita wakafkan dusun Musangking, majlis dah urus takbir tersebut tu, kita boleh dapat manfaat. Manfaat tu macam mana? Buah tu je lah, bukan hasil jualan tu. Okey, jadi nak dapat manfaat macam mana? Kita dah serahkan kepada majlis. Mungkin majlis dah pagarkan apa semua tu, ada pengawal keselamatan apa tu. Okey, kita boleh pergi berjumpa dengan majlis. Saya nak ambil jugalah, nak rasa juga Musangking ni. Okey, majlis bagi kebenaran, bolehlah kita pergi ambil. Tapi untuk hasil jualan tu dah tak ada dah. Dia macam tu lah umumnya. Pembangunan semula mauquf. Pembangunan semula mauquf, okey. Apa-apa mauquf yang musnah sama ada keseluruhan atau sebahagiannya boleh dibangunkan semula dengan menggunakan semua yang berikut: kumpulan wang wakaf, baitumal dan semua lain. Okey, maksudnya harta yang kita wakaf tu musnah, sama ada kebakaran ke, banjir ke, untuk apa-apa semua, majlis boleh urus takbir untuk bangunkan semula benda tersebut supaya manfaat, supaya kita dapat manfaatnya itulah. Dari segi bukan manfaat macam saya kata tadi ni, tapi boleh dimanfaatkan, pahalanya tu kita boleh terima berterusan. Okey, majlis sebagai mauquf alaih ni, penerima harta wakaf ni. Di sini majlis boleh menjadi mauquf alaih bagi apa-apa mauquf yang terletak di dalam atau di luar negeri Selangor. Okey, ini yang saya sebutkan tadi. Walaupun harta tersebut berada di luar Selangor, majlis ni tetap boleh menjadi penerima wakaf tersebutlah, pemilik, maksudnya penerima wakaf tu. Okey, penetapan syarat kepada mauquf alaih. Okey, kita boleh letakkan syarat kepada seseorang yang berhasrat untuk mewakafkan hartanya, boleh menetapkan apa-apa syarat khusus kepada mauquf alaih sebelum mauquf alaih itu menjadi berhak kepada manfaat atau kepentingan mauquf tu. Okey, jadi kita nak serahkan macam tadilah, ada borang tu. Dalam borang tu adalah syarat-syarat yang kita boleh tetapkan, bukan semata-mata kita serahkan harta tu tanpa apa syarat. Jadi sekiranya majlis nak terima, dia kena patuhlah syarat tersebut untuk pentadbiran. Okey, kemudian panjang lagi ni. Kita ambil yang sekadar umum je lah, yang lain-lain berkaitan dengan pentadbiran tu tak perlu dah. Dikit lagi. Okey, pembahagian manfaat dan keuntungan. Okey, sekiranya dalam harta wakaf tersebut banyak penerima wakaf. Okey, kita wakafkan kepada majlis, wakafkan kepada pihak ni, wakafkan kepada pihak C. Okey, pembahagian tu akan ditentukan. Kemudianlah kita boleh wakafkan satu tu. Jadi pembahagian tu boleh akan ditentukan kemudian. Okey, jadi perbadanan inilah yang pihak yang mentadbir ni boleh membahagikan tu keuntungan tersebut secara sama rata kepada semua pihak yang terlibat. Okey, kemudian ketiadaan mauquf alaih seksyen 30 ni. Okey, kita wakaf tetapi kita tak menamakan siapa penerimanya tu. Saya nak wakafkan tanah ni sebagai masjid. Untuk buat masjid. Kampung ni tak ada masjid lagi, saya wakafkan tanah ni untuk buat masjid. Tak sebut pun siapa penerimanya tu. Jadi benda ni dapat kepada pengetahuan lah. Okey, ini berlaku dulu-dulu, sekarang dah tak ada dah benda macam ni. Dulu-dulu lah kebanyakan. Jadi dalam keadaan macam ni, perbadanan hendaklah mendapat keputusan fatwa jika seseorang wakif tidak menamakan mauquf alaih. Okey, pihak perbadanan ni, pihak pentadbir lah wakaf ni, hendaklah mendapat fatwa siapa yang berhak dinamakan sebagai pentadbir. Tapi dalam undang-undang awal ni kita dah nyatakan majlis lah sebagai pihak yang bererti, dan majlis fatwa lazimnya dia akan serahkan kepada majlis agama. Dalam hal perseorangan, mauquf alaih itu meninggal dunia. Okey, saya dah sebut juga dulu,
dia wakafkan sesuatu kepada seseorang. Okey, bukan untuk manfaat kawan tu dan keluarganya. Dia ada dua yang saya sebut sebelum ni. Tapi dia wakafkan ni tanah tu untuk pembangunan. Contohnya nak buat masjid, dia wakafkan kepada seseorang ni lah dalam kampung tu juga. Jadi kawan ni tak sempat bina masjid, dia dah meninggal. Jadi orang lain tahu dia ni diberi amanah untuk buat masjid pada tanah tersebut. Jadi di sini pun perbadanan yang tahu tu dia kena rujuk kepada fatwa jugalah, siapa yang akan menerima tanggungjawab sebagai pemegang amanah kepada tanah wakaf tersebut. Okay, itu ni dalam hal suatu perubahan perbadanan mawquf alaih itu tidak lagi wujud. Okey, yang ni pun sama juga. Contohnya dia wakafkan kepada suatu agensi dan agensi tersebut ditutup. Agensi tersebut ditutup. Okey. Okey, bila agensi ditutup, tanah wakaf tu atas nama agensi tersebut. Jadi macam mana nak buat? Okey, di sinilah perbadanan kena dapatkan fatwa untuk pindah. Okey, untuk pindah kepada siapa pula yang bertanggungjawab untuk mengurus tadbirkan wakaf tersebut. Okey, kemudian mawquf alaih tidak dapat dikesan selepas tempoh setahun dari wakaf itu mula berkuat kuasa. Okey, ni penerima wakaf ni hilanglah. Hilang, tak dapat kesan, harta tersebut tertangguh. Jadi benda ni perbadanan kena dapatkan fatwa untuk pindahkan amanah tersebut, pemegang amanah tu kepada majlis juga. Ini memang apa-apa urusan pun bila tak dapat dalam keadaan 4 keadaan ni, biasanya fatwa akan bagi kepada Majlis Agama Islam. Okey, peruntukan saksi satu hendaklah juga terpakai bagi apa-apa manfaat kepentingan atau keuntungan mana-mana mawquf alaih yang disebut dalam section 1. Okey, apa-apa sajalah. Okey, mawquf alaih tidak berhak ke atas apa-apa manfaat, kepentingan atau keuntungan mawquf itu sebelum keputusan jawatan fatwa di bawah section 2 diperolehi. Okey, maksudnya dalam keadaan tadilah agensi, contohnya agensi ini dah ditutup. Dah ditutup tapi mungkin sebab bankrupt lah, contohnya bankrupt, syarikat apa-apa bankrupt, dia tutup, tetapi tanah wakaf tu tidak terjejas sebab dia bukan harta syarikat. Jadi dalam keadaan macam tu, sepatutnya ada keuntungan pada tanah wakaf tersebut, hasil wakaf apa semua tu, bila serah kepada majlis, dia ada hasil keuntungannya tu, tetapi dia nak claim. Dia nak claim supaya nak lepaskan bankruptcy tu. Okey, dia nak claim, tak boleh, dia tak boleh nak claim benda macam tu. Dia tak boleh nak claim. Melain kata jawatan kuasa fatwa ni bersetuju bahawa separuh daripada hasil ataupun manfaat wakaf tersebut diserahkan kepada agensi tadi untuk melepaskan bankruptcy itu ataupun mengurangkan kadar hutang itu. Okey, yang tu boleh, tak ada masalah. Jadi fatwa lah akan putuskan apa-apa kan. Bagi maksud perenggan satu di, seseorang mawquf alaih boleh mohon suatu perintah mahkamah bagi mendapatkan haknya ke atas mawquf tersebut. Okey, 1D tadi ni, okey, contohnya lah dia hilang setahun, jadi perbadanan dah ambil alih, serahkan ke jawatan kuasa fatwa. Fatwa kata okey, kita serahkan kepada majlis untuk urus takdir benda ni tersebut. Tiba-tiba tahun kedua, mawquf alaih yang asal tu ada balik. Tanah ni dulu saya yang sebagai penerima wakaf, saya nak buat ni. Jadi dia kena datang kepada mahkamah. Okey, mahkamah ni mahkamah syariah lah, melibatkan harta orang Islam, mohon untuk dapat manfaat baliklah daripada harta tersebut. Okey, wakaf secara wasiat, wakaf kepada waris, rasa macam dah tak sempat nak kita nak ni semua ni, 7.5 dah. Wakaf kepada waris, boleh mewakaf harta kepada warisnya. Okey, jika wakil berada dalam keadaan marunut, dia tidak boleh membuat wakaf kepada warisnya kecuali dengan persetujuan semua waris. Suatu wakaf adalah tidak sah jika wakil mewakafkan hartanya secara berwasiat kepada warisnya kecuali dengan persetujuan semua waris. Okey, inilah. Ini mungkin berkaitkan juga soalan ketiga. Tak berkait dengan soalan ketiga ni. Dia boleh wakaf, dia tak sama tau. Tak sama dengan wasiat, walaupun tajuknya wakaf secara wasiat ni, tetapi dia bukan wasiat. Dia wakaf. Wakaf ni maksudnya bila dia sebut tu dia dah ada kuat kuasa dah. Contohnya, tanah ni ayah wakafkan kepada adik bongsu kamu sebab dia ni
seorang yang tidak berkemampuan. Okey, seorang yang tak berkemampuan, OKU contohnya lah. Okey, ayah wakafkan tanah ni untuk adik bongsu kamu. Jadi segala manfaat tanah ni nanti serahkan kepada dia. Lepas ayah meninggal nanti, segala manfaat ni serahkan kepada dia. Okey, benda tersebut boleh buat, okey, tetapi sekiranya ada pertikaian, okey, benda ni mahkamah syariah lah boleh putuskan sama ada wakaf tersebut sah tersebut, sebab dia melibatkan wakaf dan wasiat lah, wakaf dan wasiat. Dan sebab tu dalam perenggan ketiga ni disebut tidak sah jika wakil mewakafkan hartanya secara wasiat kepada warisnya kecuali dengan persetujuan semua ahli waris. Dia tertakluk jugalah kepada ahli waris ni. Jadi tanah wakaf ni bila serahkan kepada adik yang bongsu ni, sebab dia adik ni, dia bukan menjadi milik mutlak adik tu. Selama mana dia hidup, manfaatnya tu dia dapat. Tetapi bila dia dah meninggal nanti, dia still tergantung tanah tersebut. Kita akan melihat balik kepada perenggan yang sebelum ni tadi. Fatwa lah pula nak kena tentukan keadaan wakaf tu macam mana. Okey, wakaf kepada bukan waris boleh dilakukan. Wakaf secara wasiat, kita akan bincanglah yang ini, yang tarikh akan datang ni. Wakaf secara wasiat, wakaf yang tidak boleh dilaksanakan. Okay, dia ni berkaitan dengan wasiat juga. Kumpulan wang wakaf tak perlulah ini. Okey, yang ni yang saya sebut ni. Yang peringkat awal saya tadi ni, istibdal mauquf. Istibdal mauquf ni maksudnya kita gantikan harta wakaf tersebut dengan sesuatu yang lain. Istibdal ni kita gantikan. Yang ni yang saya sebut peringkat awal tadi ni, boleh pindah milik, boleh ganti apa-apa harta tu atas sebab-sebab tertentu lah. Atas sebab-sebab tertentu. Sebagai contohnya lah, tanah wakaf tersebut memang dah wakaf dah, dia bentuk ladang apa semua tu, tiba-tiba tanah tersebut menjadi laluan untuk kereta api. Okey, laluan komuter seumpamanya. Jadi majlis boleh, maksudnya kerajaan akan beli tanah tersebut. Sepatutnya tanah wakaf ni tak boleh nak jual, tetapi disebabkan sesuatu kepentingan negara, kepentingan umum, kerajaan beli tanah tersebut dengan satu jumlah, dan jumlah tersebut majlis tak boleh masukkan secara terus kepada kumpulan wang wakaf tadi. Majlis kena guna balik duit tersebut untuk beli balik tanah di mana-mana sebagai ganti kepada tanah wakaf tadi. Maksudnya kalau tanah ni dia beli dengan nilai, kerajaan beli dengan nilai 2 juta, dia kena mungkinlah kecil sini, kecil. Okey, contohnya 2 juta ni 2 ekar. Okey, kerajaan beli 2 ekar dengan nilai 2 juta. Dia kena ganti balik, dia cari pula tanah di mana-mana tempat dengan nilai 2 juta juga. Bukan dengan nilai keluasan, tapi dengan nilai 2 juta juga tadi. So, kalau 2 juta dia beli di kawasan pedalaman, mungkin bukan 2 ekar lagi lah. Per hektar-hektar pula lah benda tersebut. Jadi itulah dimaksudkan istibdal mauquf tersebut. Dia ganti balik harta wakaf tersebut dengan nilai yang sama, nilai jualan yang sama tersebutlah. Dia apa-apa saja boleh benda tersebut. Okey, rasanya kita istibdal. Okey, kemudian mauquf wakaf khas terbiar. Okey, saya dah sebut juga ni. Majlis boleh setelah merujuk kepada jawatankuasa fatwa mentadbir dan menguruskan mauquf bagi wakaf khas yang terbiar mengikut apa-apa yang difikirkan patut. Okey, mauquf maksudnya benda ni, wakaf tersebut dia bukan wakaf kepada majlis. Bukan wakaf kepada majlis, tetapi dia adalah harta wakaf yang umum, tapi dia terbiar. Jadi majlis kena dapatkan jawatan ni, fatwa daripada jawatankuasa fatwa untuk status tanah tersebut, dan sekiranya fatwa bagi kepada majlis ni, dia boleh urus takbir tanah tersebut dengan apa-apa cara yang sewajarnya. Jadi rasanya setakat itu dulu. Yang lain-lain itu kawalan majlis apa semua ni lebih kepada pentadbiran sahajalah. Pentadbiran sahaja. Kalau ada kesempatan kita cuba lagi lah pada yang akan datang ni untuk cerita serba sedikit lagi kepada berkaitan dengan peruntukan ni. Dan kalau kata tak ada apa-apa lagi,
Mungkin kita akan sambung kepada bab wasiat pula. Wasiat, kemudian hibah, harta sendirian, dan barulah kita fokuskan kepada betul-betulnya faraid ni. Faraid yang mula sekali kita akan lihat kepada ahli waris dulu. Siapa ahli waris, ada berapa lapisan ahli waris. Selesai benda tersebut, ada isu-isu tertentu, dan yang lastnya kita akan tengok kaedah pengiraan faraid tersebut, insya-Allah. Okay, rasanya setakat itu dahulu. Apa yang baiknya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan yang lemah itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri. Dan kita sudahi kuliah kita ni dengan tasbih kafarah dan surah Nas. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama ta'arda bi syamsika badana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wahdina ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa sunna ila rafiqa wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh.